Terima kasih. Pertama sekali, isu dalam artikel tersebut dapat dikaitkan dengan salah satu rukun negara, iaitu rukun negara yang pertama. Hal ini kerana jika seseorang pelajar itu mengamalkan prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, nescaya dia tidak akan mudah untuk melakukan mana-mana kesalahan disiplin. Kepercayaan beragama menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Sesungguhnya, ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang dan merosakkan akhlak, sekaligus membinasakan bangsa dan negara. Terima kasih. Saya serahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Selain itu, penghayatan rukun negara kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara perlu diterapkan dalam diri para pelajar oleh ibu bapa dan guru-guru kerana dengan mendidik mereka kepentingan rukun negara kedua, misalnya menerusi subjek pendidikan sivik serta pendidikan moral, dapat mewujudkan nilai ketaatan, kehormatan serta disiplin dalam diri mereka dan juga terhadap pihak lain, terutamanya golongan yang patut dihormati seperti ibu bapa dan keluarga, guru-guru, rakan sebaya serta para pemimpin negara. Hadis riwayat Bukhari nombor 2957 menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang mentaati pemimpin maka dia taat kepadaku, dan sesiapa yang mendahakai pemimpin maka dia dahaka kepadaku. Terima kasih dan mempersilakan saudari Amalia. Di samping itu, saya akan menerangkan tentang aspek keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan merupakan prinsip perundangan yang tertinggi dalam perlembagaan negara. Setiap negara bangsa perlu mempunyai perlembagaan tersendiri. Keluhuran perlembagaan Malaysia terletak pada kedudukannya sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang. Apabila rakyat patuh kepada prinsip keluhuran perlembagaan, akan wujudnya perpaduan. Pelajar seharusnya menghayati dan mendalami lebih dalam tentang prinsip keluhuran perlembagaan. Hal ini akan sedikit sebanyak membantu mereka untuk membentuk jati diri sendiri dan menerapkan nilai murni dalam diri mereka. Sebagai konklusinya, mungkin masalah disiplin dalam kalangan pelajar dapat dikurangkan. Terima kasih. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Tambahan pula, pada pandangan saya, ibu bapa merupakan tunjang utama dalam mendidik anak-anak, tetapi mereka mungkin terlepas pandang sesetengah perkara. Oleh itu, pihak sekolah haruslah mengambil inisiatif berdasarkan rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Undang-undang diwujudkan untuk masyarakat mematuhinya untuk melindungi semua pihak. Undang-undang dan peraturan disiplin yang dipraktikkan di sekolah adalah berdasarkan 3 rujukan utama, iaitu Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959, buku-buku panduan pengurusan disiplin yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, surat iktisas yang dikeluarkan oleh KPM secara berkala. Di peringkat sekolah, disiplin adalah peraturan yang dikenakan ke atas murid yang bertujuan untuk mengawal tingkah laku melalui hukuman ataupun ganjaran. Kesimpulannya, undang-undang dan hal ehwal disiplin haruslah diambil berat oleh semua pihak, terutamanya ibu bapa dan pihak sekolah, bagi memastikan isu masalah disiplin di kalangan pelajar dapat dibendung. Tambahan pula, pakar undang-undang keluarga, wanita dan kanak-kanak di Universiti Kebangsaan Malaysia, Prof. Datuk Nur Aizam Ma'awal berkata, anggota keluarga terutamanya ibu bapa perlu lebih perhatian serta faham tanggungjawab mereka sebagai pelindung kepada anak-anak. Kanak-kanak yang berumur bawah 18 tahun dikategorikan sebagai bawah umur dan perlu sentiasa dipantau aktiviti dan pergerakan mereka walau di mana jua mereka berada. Kesalahan mengabai penjagaan kanak-kanak boleh didakwa mengikut Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum sebanyak
RM20,000 Malaysia atau penjara sehingga 10 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Justeru, ibu bapa perlu lebih tegas dalam mendidik anak-anak mereka dan perlu sering memerhatikan tingkah laku anak-anak mereka di rumah. Sekian, terima kasih. Dalam pada itu, prinsip rukun negara yang terakhir iaitu kesopanan dan kesusilaan sangat penting untuk membendung masalah disiplin pelajar dan perlu diterapkan dari kecil lagi. Sudah tentu, ibu bapa memainkan peranan yang sangat besar untuk mendidik anak mereka dengan sikap sopan santun. Ibu bapa perlu menekankan bahawa sikap negatif seperti menyakiti orang lain secara perkataan atau perbuatan, berlaku biadab dan sebagainya adalah perkara yang sangat dibenci oleh orang lain. Jika ibu bapa mengesyaki anak mereka terdorong untuk melakukan perkara ini, mereka perlu bersemuka dengan anak mereka dan mencegah ia daripada berlaku. Sekian dari saya, terima kasih dan saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Seterusnya saya akan mengaitkan artikel ini dengan salah satu aspek yang diterapkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan iaitu emosi atau emotional quotient. Menurut artikel ini, pelajar yang bermasalah merupakan pelajar yang kurang menerima perhatian daripada ibu bapa atau ahli-ahli keluarga yang lain. Dari segi aspek emosi, pelajar yang bermasalah ini akan mengalami gangguan pemikiran kognitif sehingga mereka tidak dapat berfikir secara rasional tentang apa yang baik dan apa yang buruk dalam perbuatan harian mereka. Bagi menangani isu ini, tentunya kerajaan telah menempatkan unit-unit kaunselor dan menjalani program-program khas untuk memulihkan sasiah yang seimbang dan akhlak yang mulia dalam kalangan pelajar bermasalah dari segi disiplin ini. Itu sahaja daripada saya dan saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai aspek emosi. Seseorang pelajar yang bermasalah sering dikaitkan dengan masalah emosi. Sebahagian besarnya ialah apabila kehendak atau kemahuan mereka tidak tercapai. Mereka tidak mendapat layanan spiritual yang sepatutnya secara adil, maka secara tidak langsung menyebabkan emosi mereka terganggu. Sebab itulah kestabilan emosi seseorang sangat penting terutamanya kepada seorang pelajar. Seseorang pelajar yang stabil emosinya akan dapat mengenal pasti mana satu masalah peribadi dan yang mana satu tanggungjawab mereka sebagai seorang pelajar. Sekiranya masalah ini dapat ditangani dengan baik, kehidupan mereka akan lebih seimbang sebagaimana falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini sangat penting untuk bergerak seiring bersama-sama dengan aspek-aspek yang lain dalam falsafah pendidikan kebangsaan supaya dapat melahirkan modal insan yang cemerlang. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Kemudian, dari segi rohani, saya percaya sekiranya seseorang pelajar itu mendalami ilmu agama, tidak akan timbul masalah disiplin seperti merokok, mencuri, membuli dan lain-lain. Hal ini dikatakan demikian kerana semua agama mengajak penganutnya untuk berperilaku mulia. Sebagaimana perspektif Islam, tingkah laku yang ditunjukkan oleh seseorang individu itu menggambarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Rujuk situasi di sekolah, sepatutnya hubungan antara pelajar dengan pelajar maupun pelajar dengan guru akan sentiasa berada dalam keadaan baik sekiranya mereka tidak mengetepikan aspek persaudaraan yang dianjurkan oleh Islam. Jelasnya, individu yang cemerlang dari segi rohani akan sentiasa mengamalkan ajaran agama dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Hal ini akan melahirkan suasana yang aman damai. Dipersilakan pembentang seterusnya. Terima kasih kepada pembentang sebelum ini. Seterusnya, pada pendapat saya, pelajar yang bermasalah kerana terabai adalah kerana kebanyakan ibu bapa dan guru tidak mengambil kira emosi dan perasaan pelajar dalam membantu mereka membuat keputusan seperti memilih aliran kelas. Ini menyebabkan pelajar tidak dapat mengawal emosi dan menyebabkan mereka melepaskan emosi mereka melalui medium yang salah seperti melakukan kesalahan disiplin. Terima kasih. Terima kasih. Akhir sekali, bagi aspek intelek yang dapat dirumuskan sebagai kemampuan atau daya berfikir untuk memahami sesuatu, ia dapat dipupuk dan dijana semasa pembelajaran di sekolah. Dan selalu didapati bahawa pelajar yang bermasalah adalah juga pelajar yang selalu ponteng dan mengabaikan pembelajaran. Sebaliknya, lebih berminat untuk melakukan aktiviti yang tidak berfaedah yang dapat dikaitkan dengan pelibatan dadah dalam kalangan pelajar. Hal ini dapat memusnahkan moral dan melemahkan intelek pelajar itu. Jadi, bagi masa depan pelajar itu sendiri adalah disarankan supaya semua pihak, terutamanya ibu bapa, untuk memantau pembelajaran anak di sekolah.